Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Mr. F. 3. Korang tahu tak sekarang ni satu dunia tengah mengalami krisis makanan. Ya, sekarang ni dunia tengah dilanda krisis makanan global, iaitu kekurangan bekalan makanan. Mengapa ini berlaku? Ada yang kata ia disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya krisis Rusia dan Ukraine yang tak habis lagi, angkara COVID-19 punya pasal, dan juga masalah supply and demand, permintaan dan juga penawaran, dan juga dasar polisi sesebuah negara. Sebab kita tengok sekarang ni ada negara yang dah mula menghentikan ekspor makanan ke luar negara, dan juga ada negara yang tengah menghadkan ekspor bekalan makanan ke luar negara lain. Jadi ini akan menjejaskan negara yang hasil makanannya bergantung keseluruhan besarnya kepada hasil import makanan. Negara yang bukan pengeluar makanan akan terjejas. Okey, Malaysia, negara kita, kalau benda ni berlaku 70 tahun lepas, mungkin kita boleh atasi sebab kita adalah negara pengeluar makanan masa tu. Tetapi untuk sekarang ni, Malaysia ni adalah negara yang majoritinya lebih bergantung kepada import makanan daripada negara lain. Jadi kita terlalu majoriti bergantung kepada import daripada makanan dari luar negara. Jadi krisis makanan global ni boleh menyebabkan juga berlaku krisis bekalan makanan di Malaysia. Kita akan nampak lepas ni bekalan makanan ataupun bekalan barang yang menghasilkan makanan akan menjadi kuantiti sikit. Akan jadi sikit. Bila kuantiti sikit, maka menyebabkan harga akan naik. Tak mustahil lepas ni harga bahan makanan akan jadi mahal sebab bekalannya pun sikit. Okey. Jadi ini akan menjejaskan rakyat Malaysia lah. Bagaimanapun, kita sekarang ni tidaklah terlalu merasai sangat beban kenaikan harga secara mendadak sebab kita diprotek, dilindungi oleh subsidi. Sebab di Malaysia ni banyak barang keperluan yang menjadi makanan dikenakan subsidi oleh pemerintah. Jadi kita mungkin tidak terasa terlalu terbeban sangatlah macam rakyat negara lain yang tak ada subsidi. Okey. Krisis makanan ni dijangka berlaku mengambil beberapa tahun lah masanya. Persoalannya kini, adakah negara kita ni bersedia untuk menghadapi krisis makanan? Okey. Benarnya, dalam masa sekarang, kerajaan kita patut mengambil langkah produktif untuk menangani isu krisis makanan ni. Okey, dalam jangka masa yang pendek ni, mungkin kerajaan kita perlu tambahlah import bahan makanan daripada luar negara. Selagi tak ada catuan lagi, selagi tak ada sekatan lagi, mungkin boleh memperbanyakkan lagi import bahan makanan daripada luar negara. Selagi belum dikenakan catuan ataupun hentian ekspor oleh negara lain. Dalam masa yang sama, untuk jangka masa panjang, kerajaan negara kita ni patut menggalakkan rakyat mereka untuk bercucuk tanam. Cuba cucuk tanam tanaman yang boleh menghasilkan makanan. Okey, mungkin kerajaan patut menyediakan insentif, menjadikan sesuatu program yang menarik rakyat untuk bercucuk tanam, untuk menghasilkan tanaman yang boleh menghasilkan makanan, ataupun sesuatu aktiviti yang menghasilkan makanan. Lepas tu pula rakyat Malaysia yang mahir petani, mahir dalam cucuk tanam, bolehlah membuat pertanian secara kecil-kecilan. Mungkin boleh tanam sayur di belakang rumah, boleh tanam tanaman-tanaman yang menghasilkan makanan. Mungkin boleh menternak ayam, kambing secara kecil-kecilan asalkan menghasilkan makanan. Itu untuk rakyat yang pandai dalam pertanian, dalam menternak haiwan. Malah kerajaan juga mungkin boleh mewujudkan program seperti Felda 2.0. Tapi untuk kali ini lebih fokus untuk menghasilkan aktiviti-aktiviti ataupun industri-industri yang boleh menghasilkan makanan kepada negara bagi jangka masa panjang. Ketiga, untuk menarik orang untuk terlibat dalam kegiatan ini, mungkin insentif ke, tawaran menarik ke, ataupun mungkin kerajaan boleh membuat satu program yang menarik orang ramai untuk terlibat dalam bidang pertanian ke, perladangan ke, ataupun pelbagai aktiviti yang boleh menghasilkan bekalan makanan kepada negara untuk masa akan datang ni. Okey, sebaik lepas tu pula untuk langkah sekarang ni, kerajaan kita mungkin cuba menggalakkan rakyat untuk lebih berminat dalam pertanian, perladangan ataupun sebarang kegiatan yang boleh menghasilkan makanan. Kita tak nak bila satu hari nanti
bila bekalan makanan menjadi kritikal di negara kita ni, kita takut perkara buruk yang berlaku. Maklumlah, manusia bila dia dah lapar, bila dia tak makan, dia tak boleh nak berfikir dengan waras dah. Bila dia dah tak boleh berfikir dengan waras dah, mungkin dia boleh membuat sesuatu tindakan yang berbahaya, yang drastik, sebab tak boleh nak fikir lah. Sebab dah tak makan dah, hilang kewarasan sebab lapar, kekurangan makanan. Jadi untuk mengelakkan jangka masa panjang yang teruk, kerajaan kita perlulah mengambil inisiatif bermula sekarang. Terutama kali inisiatif untuk mengatasi krisis makanan global ni untuk jangka masa panjang. Okey. Nah, paling setakat sajalah konten kita kali ni. Kalau korang suka konten saya ni, korang boleh like, share, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, 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 semangat. Assalamualaikum.